dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kita akan buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Baiklah, Alhamdulillah. Dengan izinnya kita ditemukan, rasa syukur kami lafazkan kesudian hadirin untuk menerima jemputan. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah SWT di atas limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam webinar Sembang Ilmu Siri 1 bagi tahun 2021. Baiklah, hari ini kita akan disampaikan oleh seorang penceramah yang dijemput khas daripada Perak Darul Rizwan. Baiklah, sedikit biodata ringkas bagi jemputan khas kita pada hari ini, iaitu beliau merupakan seorang Ustaz Al-Fadil Ustaz Ammar bin Muhammad Amin, merupakan seorang eksekutif kanan Pusat Islam An-Nur di Universiti Teknologi Petronas Perak Darul Rizwan. Baiklah, maka tanpa membuang masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk Erti Sebuah Kehidupan. Tafadhal masykurah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke? Waalaikumsalam. Ya, ada. Terima kasih kepada pengurusi majlis, sahibul Fadil Muhammad Daniel Haikal Hafizahullah Ta'ala. Syukran kasiran untuk pendahuluan dan juga untuk perkenalan yang ringkas. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus salihat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa alihi at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فإن العلم نور والجهل تيه وحيرة وخسار. فمن العار على المكلف أن يرضى لنفسه بها لأهل الخزي والخذلان يهمل تحصيل علم الحال. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده أو كما قال. فقال رسول الله: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya merakamkan ucapan ahlan wa sahlan, selamat datang, dan juga ucapan terima kasih, syukran kasiran, terutamanya kepada penganjur majlis kita daripada subhanallah. Kejap dia ada mesej. Subhanallah, terima kasih sekali lagi daripada penganjuran daripada Pusat Islam daripada Universiti Pertahanan UPNM. Anda lupa minta maaf sangat. UPNM, daripada UPNM, Pusat Islam UPNM, dan juga Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UPNM. Subhanallah. Universiti Pertahanan Nasional. Nasional ke negara? Tak apalah, minta maaf deh, saya minta maaf. Saya Ammar, boleh panggil Ammar. Merupakan salah seorang pegawai kanan ataupun senior eksekutif di Universiti Teknologi Petronas Pusat Islam UTP, dan juga Ustaz di Pusat Islam UPNM, merupakan salah seorang sahabat saya. Antaranya Ustaz Ridwan dan juga Ustaz Syamil. Subhanallah, dua-dua handsome Melaka. Dan mungkin insyaAllah lepas ni kita boleh ta'aruf lagi. Nanti kita boleh kenalan lagi melalui media sosial saya di Instagram ataupun melalui TikTok insyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Subhanallah. Saya tak nampak muka sebenarnya. Jadi saya, kalau ada apa-apa soalan ke boleh tanya deh. Kita tanya pula dah. Kita akan, kalau ikut jadual yang saya dapat, lebih kurang sampai pukul berapa ni? Pukul 10 deh. Sampai pukul 10.
Kalau saya terlajak ke apa boleh bagi tahu deh. Kadang-kadang bila dah naik zouk tu, naik semangat tu, kita lupa nak berhenti. Lupa nak nak tekan handbrake. Harap-harap semua yang dalam ni tak tidur lah. Tak tidur. Jangan tidur lah. Kalau boleh catat. Sebab apa? Ilmu ini kalau tak dicatat maka ianya akan hilang. Sedangkan yang kita catat pun kita akan lupa. Apatah lagi kalau kita tak catat. Sebab ulama' berpesan, umur dan masa pasti akan habis. Ni pesan ulama'. Umur dan masa pasti akan habis. Jika tidak diisi dengan kebaikan, nescaya ia akan terisi dengan keburukan. Maka habiskanlah ia dengan ketaatan. Sebaik-baik ketaatan adalah dengan menuntut ilmu, beramal dengan ilmu dan menyampaikan ilmu tersebut. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adik-adik yang dikasihi Allah Taala, panggil saya lah. Tak payah langsung ustaz lah, panggil saya dah. Saya ni tak adalah tua sangat. Lebih kurang 30-an je. Mungkin adik-adik ni dalam 20-an. Rasanya lebih kurang abang adik je. Adik saya baru je konvo di UKM minggu lepas, convocation. Dan saya pula di UTP ni, minggu ni sibuk dengan rehearsal convocation UTP. Sebab daripada hari Sabtu minggu ni sampai hari Rabu, kita akan ada convocation straight 5 hari. Ada 10 sesi. Jadi memang kata sibuk lah dengan convocation akhir-akhir ni. UPNM mungkin ada buat convocation juga kot. Jadi saya doakan mudah-mudahan segala urusan dari segi pembelajaran, kalau yang tengah belajar ni mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan. Allah pelihara dengan sebaik-baik pemeliharaan. Dan juga yang dah habis tu kita doakan mudah-mudahan ilmu yang dapat tu diberkati. Amin insyaAllah. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Topik kita berkenaan dengan erti sebuah kehidupan. Jadi sebelum kita nak masuk kepada topik kita tu sebenarnya, ada satu benda yang saya nak sangat-sangat sampaikan pada adik-adik semua. Tentang kenapa penting sangat-sangat kita hadiri majlis ilmu. Kenapa penting sangat manusia ni, terutama yang beragama Islam ni, berhajat kepada nasihat, berhajat kepada majlis ilmu. Sebagaimana saya baca dalil Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW tadi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat darjat orang yang beriman. Allah angkat darjat orang-orang yang berilmu dengan beberapa darjat. Ada dua level. Yang pertama, orang yang beriman ni Allah dah angkat darjat dah. Kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan sebab harta. Kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan sebab keturunan kita ni keturunan datuk ke raja ke. Kalau ada raja tu subhanallah, bukan calang-calang lah orangnya. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita ini dimuliakan sebab apa? Sebabnya yang pertama Allah kata apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Di antara kamu ada orang beriman, maka Allah angkat darjat kita, Allah muliakan kita. Itu yang pertama. Wallazina utul ilma darajat. Dan juga Allah angkat lagi dengan beberapa darjat orang-orang yang ada ilmu. Subhanallah. Siapa ni? Muhammad Nurul Aidil. Handsome. Apa khabar? Saya nak perkenalan. Baik, Ustaz Sam. Ustaz sambung deh. Kalau ada dalam kalangan ni, dalam kalangan mahasiswa, MPP, Majlis Perwakilan Pelajar ke, daripada orang kata para asatiz dan asatizah, Ustaz minta maaf tak tahu nama dah. Tapi mohon kata lepas ni boleh PM lah kot ni. Okay. Baik, itu kita dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita beriman, dan yang keduanya sebab kita ada ilmu. Sebab tu kita ini berhajat kepada ilmu. Yang keduanya sebab sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Catat. Nur Aidil boleh catat ya, Nur Aidil. Nampak mukanya. Tolong catat. Kawan-kawan lain tolong catat deh. Ad-dinun nasihah. Paling kurang catat itu je. Agama itu nasihat. Itu maksud dia. Dalam riwayat Muslim, Nabi bersabda, agama itu nasihat. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qulna liman? Katakan kepada kami, kepada siapakah nasihat tersebut? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Iaitu nasihat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lillahi wa li kitabihi, kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Wa li rasulihi, kepada para rasulnya. Wa li a'immatil muslimina, dan kepada para pemimpin yang beragama Islam. Wa ammatihim, dan kepada seluruh manusianya, kepada seluruh orang awam. Jadi nasihat ni kita sangat-sangat berhajat. Sebab itu manusia ni nak tak nak dia memang kena ambil
nak tak nak dia kena dapatkan santapan rohani. Tu bahasa Islamiknya santapan rohani, makanan rohani kita. Kita renung balik, manusia ni kalau makan, dia akan masukkan makanan tu daripada mulut masuk ke perut. Lepas tu dia akan rasa kenyang. Itu kaedah kalau fizikal kita. Nak makan ni manusia akan makan melalui mulut, masuk ke mulut, lepas tu adalah saluran-saluran sampai ke perut. Lepas tu rasa kenyang. Okay, bayangkan manusia kalau dia tak makan, apa jadi pada manusia? Ni masalah bila kita online ni senyap je. Kalau nampak daripada depan ni seronok sikit. Tapi tak apa, Ustaz anggap semua tengah ni lah. Tengah jawab. Masing-masing jawab dia. Manusia kalau dia tak makan, dia akan lapar. Kalau bahasa botanya, bahasa Peraknya dia kata lapar. Arti kalau tak makan lapar lah. Kalau tak makan lapar. Manusia kalau tak makan, dia akan lapar. Okay, tu satu yang pertama. Manusia ni kalau kita bagi makanan yang tak baik, kita bagi contohnya makanan-makanan yang expired, makanan yang ada unsur-unsur racun, apa jadi pada manusia? Maka manusia itu yang makan makanan yang beracun, makanan-makanan yang rosak, dia akan memberikan kemudaratan pada badan yang si pemakan tu. Dia akan jadi sakit. Manakala kalau manusia dia makan racun, ni memang totally racun. Dia memang makan racun. Apa jadi? Boleh jadi asbab kepada mati. Makan racun asbabnya jadi mati. Sama juga dengan hati. Hati manusia. Pernah dengar tak manusia ni kata apa? Kawan-kawan lah kata. Kalau kita sembang dengan member-member kan dia kata, aku ni tak tahulah. Hidup aku ni rasa kosong lah. Rasa macam, aku tak tahulah. Macam tak tahu lah. Macam kosong lah. Macam tak tahu lah. Dia nak kata, aku dah masuk universiti dah. UPNM lah kan. Ada jawatan lagi. Contoh kan kalau dalam organisasi dia ada jawatan. Tapi tak tahulah kenapa rasa kosong. Bila rasa kosong tu, dalam hati tu rasa kosong, fahamilah bahawa sebenarnya hati kita sedang kelaparan. Sedang kelaparan. Sebab apa kita tak bagi dia makanan. Makanan apa yang kita nak bagi pada hati kita? Iaitulah nasihat. Iaitulah ilmu. Nak dapatkan ilmu ni datang majlis ilmu. Nak dapatkan ilmu bukan dengan tengok Korea. Tengok Netflix. Tengok Netflix contoh kan. Tengok Netflix. Crash Landing on You. Vincenzo Cassano ke. Itu bukan majlis ilmu. Kalau kita tengok tu, bolehlah tengok sekadar hiburan. Tapi adakah ianya memberikan manfaat? Kalau 24 jam tengok Netflix, duk tengok cerita Vincenzo Cassano, lepas tu ngulang balik, lepas tu Crash Landing on You, lepas tu ngulang balik. Itu je pun drama yang Ustaz tahu. Itu je. Yang lain kena update balik lah kot. Dah lama tak tengok drama dah. Kalau itu je kerja ni 24 jam, 24 jam tu itu je kerjanya. Tengok Netflix, tengok YouTube, lagu dan sebagainya, hoha. Makanya masuklah dalam hati itu benda-benda yang tak baik, benda-benda yang tak sihat. Sebab apa? Kalau perut ni nak bagi kenyang, dia masuk melalui mulut. Hati ni nak bagi dia makanan, dia melalui telinga. Mata dan juga telinga. Tapi paling banyak saluran ni daripada telinga. Duk dengar lagu rock. Lagu rock macam ni lagu rock. Sudah lagu rock dan nak nyanyi lagu rock tapi tak tahu. Contoh. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya. Asyik dengar lagu jiwang je. Contoh. Ni kalau geng-geng TikTok tahu dekat lagu tu kan. Dengar lagu jiwang je kerjanya. Sampai orang kata pun. Sudah, kejap. Macam-macam bunyi. Tengah nak bagi penyampaian. Nak sharing pun ada banyak bunyi. Itu je kita bagi suapan pada hati kita. Makanya hati kita akan jadi apa? Jadi rindu pada jiwang. Hajat kita nak cari girlfriend. Hajat nak cari orang kata peneman. Kata sunyi lah. Sebab apa? Asyik duk beri pada hati kita tu benda-benda yang berunsur sedemikian. Apa kalau kita rasa ini kalau lapar, hati tu lapar. Amboi, ini baru cerita pendahuluan. Ni penting ni nak bagi tahu. Penting sangat-sangat hadir ke dalam majlis ilmu. Ya. Seterusnya bila kalau kita dengar benda yang tak baik, contohnya hati mata kita tengok benda-benda yang tak baik, sesungguhnya ianya semua akan memberi santapan kepada hati kita. Sebab itu bila orang kata hati kamu ni keras lah, hati kamu dah mati, hati kamu ni keras macam batu, kan? Sebab apa? Jarang dengan nasihat. Kita ajak kawan-kawan, "Mela, jomlah." Kalau nasib baiklah UPNM ni dia ada kuasa untuk mewajibkan student untuk sertai majlis ilmu. Ini alhamdulillah, subhanallah. Ini memang satu kelebihan daripada Pusat Islam UPNM dan juga inisiatif daripada Hal Ehwal Pelajar, subhanallah. Mabruk, tahniah diucapkan.
Tapi kalau di UTP, ini satu kredit saja. Siapa yang nak join, join. Siapa yang ada kesedaran boleh join. Siapa yang tak ada kesedaran tu back dia. Dia tengok Korea, dia tengok dengan tarian ni sebagainya. Hiburan semata-mata wal'ayazubillah. Manusia, kita sembang pasal apa tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masuk mata, apa tadi? Itulah nak cerita. Dah hilang dah point tadi. Masuk mata tu, tengok. Apa tadi nak cerita tadi? Itulah dia. Santapan nurani itu, kalau kita tak bagi pada ilmu, makanya ia akan jadi kelaparan. Mati hati tu. Sebab apa? Benda-benda yang bukan-bukan yang kita masukkan dalam hati kita. Wal'iyazubillah. Sedangkan sebenarnya, kita nak memahami erti kehidupan ni apa. Manusia ni kata, aku tak tahu apa tujuan hidup kita ni. Tanyalah orang bukan agama Islam, lagilah merapu jawapan dia. Kalau kita tanya, hey brother, hey sister, I would like to ask you, did you know what is the reason we are living in this world? Kan? Did you believe in the hereafter? Kalau kita orang agama Islam ni, kita percaya ada akhirat. Yang bukan beragama Islam ni, kebanyakan ni tak beriman pun pada akhirat. Apa kata mereka? Lepas dia mati kat bumi ni, habis macam tu je. Kalau dia baik, dia mungkin akan hidup kembali dalam keadaan dia binatang yang baik. Ataupun kalau dia jahat, dia akan jadi binatang yang buah. Itu pandangan-pandangan masing-masing yang banyak sangat akidah yang pelik-pelik. Kita yang beragama Islam, kita ada hal tuju kita. Tapi walaupun yang beragama Islam ni pun, kebanyakan yang agama Islam ni pun masih lagi rapuh. Apa tujuan hidup dalam ni? Kalau kata, kalau ni tujuan kita untuk beribadat. Semua tahu dah, kita ni tujuan Allah ciptakan manusia dan juga jin untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalil yang sangat-sangat famous. Kalau ada yang tak tahu tu, subhanallah, satu ilmu yang baru. Tapi kalau yang dah tahu tu, memang kita lihat apa lahir kat muka bumi ni, so untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab warid dalam Al-Quran. Tapi penghayatan tu macam mana? Penghayatan tu macam mana? Sebab itu, nak tak nak kita berhajat kepada ilmu. Sebab itu kita berhajat pada nasihat, berhajat kepada tazkirah untuk kesedaran diri kita. Kita ajak kawan-kawan kita hadir majlis ilmu sebab apa? Sebab penting untuk kita dan dia dapat manfaat. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan lalu diikuti oleh orang lain, maka dia akan dapat ganjaran yang sama. Ni kita dapat ilmu ni, kita datang majlis ilmu ni, kalau kita seorang-seorang datang, manfaat tu dapat pada kita. Tapi kita ajak kawan-kawan kita yang lain secara hikmah, ajak dia lembut-lembut sampai dia rasa seronok datang majlis ilmu, kita dapat manfaat, orang tu dapat pahala, pahala orang tu dapat pada kita tanpa mengurangkan pahala dia. Subhanallah. Ini janji Nabi SAW. Banyak lagi fadilat-fadilat majlis ilmu. Sebelum tu nak bagi tahu tentang fadilat majlis ilmu, nak bagi tahu sangat-sangat. Kalaulah kawan-kawan kata, Ustaz, bukannya tak nak datang majlis ilmu, tapi macam tahu je point nanti kata, buat baik, jangan buat dosa. Buat maksiat tu akan menyebabkan banyaknya datangkan masalah pada hidup kita, mafsadah. Kita akan dapat dosa, dimurkai oleh Allah. Buat baik tu dapat ganjaran pahala, akhirnya nanti boleh masuk syurga, dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, masuk syurga. Poin-poin tu semua kami dah tahu dah, Ustaz. Itu je poin ustaz-ustaz sekarang yang bagi tahu. Boring dah. Itu kebanyakan adik-adik yang macam kita lah, orang awam. Ustaz sama lah, orang awam juga. Dia kata, bukan tak nak dengar majlis ilmu, tapi tu je lah poinnya. Nanti kesimpulannya, tuan-tuan, taubatlah kepada Allah, jangan buat maksiat, ya. Banyakkan buat amalan kebaikan, insya-Allah mudah-mudahan kita berjaya. Alah, itu kami pun boleh cakap, Ustaz, benda yang sama je. Malas lah nak datang, malas nak datang majlis ilmu ini, benda itu kami dah tahu. Kan? Kebanyakan kita akan, kebanyakannya ada polemik pemikiran yang sedemikian. Adik-adik, satu peringatan yang sama-sama kita nak renungkan. Ya Allah, itu aku. Kejap je. Subhanallah. Apa tadi kita? Awak, itulah bila kalau dah mencelah ni. Majlis ilmu. Tadi tu tentang, okay, nak peringatan. Kalaulah kita boleh kata, tak boleh cakap macam tu. Tak boleh cakap macam tu. Sebab apa? Sebab kita ni adik-adik, hari-hari buat salah, hari-hari buat maksiat, hari-hari buat dosa. Bahkan boleh jadi dosa yang kita buat tu, dosa yang sama semalam kita buat. Hari ni kita buat lagi. Tapi tak apa pula kita kata, kenapa kita tak kata pun buat dosa yang sama tu boring. Contoh, ada manusia ni dia suka buat benda ni, dia tahu benda ni dosa. Tapi dia buat. Lepas tu, dia tengok balik, semalam buat juga dosa ni. Kemarin buat lagi. Esok rasa macam nak buat lagi. Kenapa manusia ni, bila buat dosa dia tak pula rasa boring. Tapi nak datang ke majlis ilmu, wal'iyazubillah, kata aku dah tahu dah poin ustaz ni cakap apa. Dia ni nanti lepas ni kang dia cakap, bagi dalil Quran, bagi dalil hadis, patah balik. Kembalilah kepada Allah.
Ingatlah, banyakkanlah berselawat, taubatlah kepada Allah. Poin yang sama je. Manusia, kalau itu kita, kalau itu alasannya, wala'iyyazubillah, kita renung balik. Sedangkan kita ni pun selalu buat dosa, bahkan dosa yang kita buat ni hari-hari boleh jadi dosa yang sama. Jadi sebab itu kita ini berhajat kepada nasihat. Boleh jadi nasihat tu nasihat yang sama. Tapi mudah-mudahan bila kita dapat nasihat yang sama, lama kelamaan hati kita yang keras tu Allah lembutkan. Hati kita ni Allah yang pegang. Hati kita ni Allah yang pegang. Manusia ni, akal bukan deraja adik-adik. Kita ni afala ta'qilun, kan? Ulil abrar. Dalam Al-Quran Allah berkata, apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak berfikir afala ta'qilun? Kan Allah kata, kamu tak fikir ke bahasa Perak ni kan? Kamu tak fikir ke? Gunakanlah akal. Akal ni tuan-tuan, adik-adik ni kasih Allah, dia bukan deraja. Akal ni penasihat. Dalam badan manusia ni ada dua penasihat. Yang pertamanya, penasihat kita akal. Yang kedua, penasihat kita adalah nafsu. Jadi siapa rajanya? Rajanya adalah hati. Hati ni yang buat keputusan. Kalaulah hati tu kata, aku nak dengar kata akal, makanya hati tu akan cenderung buat baik. Tapi kalau hati tu cenderung nak dengar kata-kata nafsu, wala'iyyazubillah, maka dia akan cenderung buat benda yang maksiat. Jadi bagaimana kita nak itu okay, cukup sampai situ. Dia cerita pasal penting berhajat pada ilmu. Ni nak bagi tahu ni, sama-sama muhasabah diri. Al-kayyisu bandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdik, orang yang pandai adalah orang yang menghisap diri dia dan mempersiapkan diri kehidupan selepas mati. Muhasabah diri kita. Renung balik, tengok balik. Kita ni banyak suka dengar majlis ilmu ke kalau buka Facebook. Buka Facebook ni pun hati-hati juga, banyak sangat ilmu yang fitnah. Ilmu-ilmu fitnah. Nak dapatkan ilmu bukan hanya sekadar kat Facebook. Tapi cari gurunya. Dan cari guru pula bukan hanya sekadar guru tu dia ada pangkat doktor ke profesor ke semata-mata idap. Ramai sangat-sangat yang ada pangkat doktor dan profesor, ulama, alim ulama kita yang ahli sunnah wal jamaah tak menggunakan pun title doktor. Tak menggunakan pun pangkat profesor. Sebab apa? Mereka tahu jalur untuk ilmu itu bukan sanad itu daripada profesor doktor, tapi daripada Nabi, riwayah dan dirayah. Kita talaki musyafahah. Berguru dengan guru kita itu dengan bibirnya, melihat pada guru tu, guru kita itu dapatkan ilmu daripada gurunya dapat daripada ilmu gurunya sampailah kepada sanad Nabi SAW. Itulah jalur ilmu yang sebenarnya. Bukan daripada jalur, bukan saya nak condemn tak, penting PhD itu supaya apa, ianya memberi impak kepada universiti. Tapi dalam masa yang sama, bukan itulah orang awam bila ada pangkat profesor dia pakar. Bukan macam tu. Nak tahu dia pakar ataupun tidak, contohnya dalam bidang hadis, Kutubus Sittah tu dah pekat dalam hati. Bukannya buka Google lagi. Kutubus Sittah tu ada dalam PDF, ada dalam dalam tablet dan sebagainya. Kutubus Sittah tu, kitab-kitab hadis berada dalam hati dia. Itu cerita lain. Cerita yang mutalaki. Penting sangat. Kembali pada topik kita. Orang tak cerita lagi. Sebelum saya masuk tentang erti sebuah kehidupan ni, last. Ni semangat untuk motivasi adik-adik sebelum datang. Tolong ingatkan Ustaz sebelum Ustaz terlupa. 3 fadilat kenapa kita mesti selalu dalam majlis ilmu. 3 fadilat, 3 kebaikan apabila kita dalam majlis ilmu. 3 fadilat inilah yang menyebabkan antara sebab saya sangat-sangat suka majlis ilmu. Sangat-sangat berhajat kepada majlis ilmu. 3 fadilat ni tolong ingatkan saya daripada hadis Nabi SAW. Baik. Nanti tolong moderator nanti tolong ingatkan saya sebelum saya habiskan. Sebab kita nak masuk topik kita sekarang dah 31:40. 19:30. Baik, kita kembali pada topik kita, erti sebuah kehidupan. Adik-adik yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sebenarnya poin, banyak sangat poin. Tadi Ustaz saya tadi tengah sibuk dengan rehearsal. Lepas asar tu barulah ada masa nak buka kitab cari dalil. Ya Allah, terlalu banyak sangat-sangat dalil, terlalu banyak sangat-sangat rujukan daripada alim ulama berkongsi tentang nasihat-nasihat tentang kehidupan. Subhanallah. Baik. Tapi sebelum tu saya nak susun poin tu banyak sangat poin. Jadi kita tengok satu demi satu deh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, topik kita iaitu erti sebuah kehidupan. Saya nak bawa topik erti sebuah kehidupan ni, nanti lama kelamaan topik kita akan pergi ke arah ke mana? Arah kepada memaknakan kehidupan itu sendiri. Erti sebuah kehidupan tu, kita nak tahu apa itu erti kehidupan. Tapi nak tahu erti kehidupan ni, last sekali nanti kita akan pergi ke mana? Kita akan menjadikan kehidupan kita itu satu benda yang bermakna. Maknanya kita nak memaknakan kehidupan kita.
Itu hala tuju saya akan bawa pada adik-adik semua. InsyaAllah kalau ada masa kita akan selesaikan dalam slot ini. Kalau tak sempat mungkin kita akan stop sampai sini. Ada rezeki kita jumpa lagi deh. Ha, skop yang kita nak bincangkan ni erti sebuah kehidupan, tapi hala tuju yang saya nak bawa pada adik-adik semua ni kita bincang pendahuluan, isi poin-poin nanti. Last sekali kita akan pergi ke mana? Last sekali saya nak bawa adik-adik semua faham bagaimana kita nak memaknakan kehidupan kita. Sekarang ni kita nak faham dulu apa itu erti kehidupan. Baik. Sebelum kita nak faham erti kehidupan tu, kehidupan tu sendiri satu benda yang kita kena tahu. Kehidupan itu sendiri. Sebelum kita define, kita berikan makna apa itu kehidupan. Kehidupan tu sendiri kita kena tahu sifat dia apa. Kehidupan itu sifat dia ialah nikmat. Hidup adalah satu nikmat. Hidup, ni catat deh. Hidup adalah satu nikmat. Nikmat yang sangat besar. Apa isyaratnya kita ini bertuhan? Isyaratnya kita ini bertuhan bila kita ada makhluk. Sebab apa? Sebab adanya makhluk, pasti ada khaliq. Makhluk yang diciptakan, khaliq, pencipta. Isyarat isyarat adanya Tuhan adalah kehidupan. Okay, baik. Itu tentang akidah. Nak bagi tahu hidup kita yang sekarang ni sebenarnya satu nikmat yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat hebat. Sebab apa saya nak kata hidup ni satu nikmat yang sangat-sangat besar? Ya. Sebab kalau kita rujuk balik dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sebagai contoh dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat 62. Sesungguhnya kamu telah sedia maklum bahawa tentang ciptaan kamu kali pertama, maka Allah ciptakan daripada tak ada kepada ada. Sebenarnya kita ni manusia ni, kalau asal kita ni daripada tak ada kepada ada. Sebagai contoh-contohnya saya nampak Daniel Haikal, Syazwan, Ilmi Najah, Nur Aini Sofia, Muhammad Syamil, Nur Nazira, Syahira, Safwan, Amisha dan ramai lagi lah. Saya sendiri Ammar. Apa hukumnya Allah cipta saya? Apa hukumnya Allah cipta anda semua? Bagi Allah harus. Allah nak cipta boleh, Allah tak nak cipta pun boleh. Tapi Allah takdirkan adanya Ammar. Sekarang ni Ammar hidup. Adanya Syazwan, Ilmi Najah, Nur Ainin, Muhammad Syamil, Nazira, Syahira, Safwan. Andai kata contoh Safwan bin Saidah. Saya tak kenal orangnya, ni contoh dia. Andai kata Allah tak nak cipta pun Safwan bin Saidah. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Sebab itu Allah kata apa? Bila Allah kata walaqad alimtum nash'atal ula falawla tadhakkarun. Ya. Kamu dah tahu dah asal kamu ni daripada tak ada kepada ada. Allah cipta kamu. Allah cipta kita ni satu benda nak tanya satu soalan. Kita kena faham, kena hargai sangat-sangat bila Allah redha untuk cipta kita, Allah redha untuk kita hidup di atas muka bumi ni. Satu nikmat yang sangat besar. Sebab apa? Boleh jadi sebenarnya kita ni tak hidup pun. Boleh jadi sebenarnya kalau ikut ayah kita berbuk sperma dalam mak kita, boleh jadi bukan kita sperma tu, Allah pilih orang lain. Tapi sperma yang Allah pilih, nama Safwan yang Daniel ni hidup dapat masuk. Jadi hidup kat muka bumi ni. Boleh jadi. Itu salah satu nikmat yang sangat-sangat besar. Allah pilih kita untuk hidup di atas muka bumi ni. Boleh jadi sebenarnya Allah tak nak pilih kita pun. Kena faham dulu. Kalau tuan-tuan faham betapa ya Allah besarnya nikmat Allah pilih aku hidup kat muka bumi ni, subhanallah, makanya kita akan menghargai dulu apa yang kita ada sekarang ni. Hidup kita sekarang ni satu benda yang walaupun besar mana pun musibah, walaupun besar mana pun ujian, orang kata dalam dunia ni akulah orang yang paling teruk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tak tahulah kalau orang lain berkata aku lagi teruk daripada kamu lah kata. Walau macam mana pun keadaan kita diuji oleh Allah SWT, satu benda tu. Selagi kita bernafas di atas muka bumi ni, maknanya kita hidup. Sebenarnya ada satu nikmat yang sangat-sangat besar. Bayangkan, andai kata Allah tak redha, tak sempat nak fikir pun kita ni benci daripada Allah. Tak sempat nak fikir pun sebab apa? Tak wujud lagi. Itu satu nikmat yang sangat besar, subhanallah. Yang kedua, dari Allah SWT. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Minta maaf deh. Suara bila dia masuk dalam slot kuliah, dia suara ni setting bukan setting nak nasyid ke nak zikir. Saya selalu kalau buat live adalah live saya dalam kuliah saya selalu zikir, nasyid, selawatan. Tapi bila dah masuk slot kuliah, dia punya setting suara tu untuk kuliah. Dia tak sama. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun.
Surah Al-Mu'minun ayat 115 ni nak bagi tahu betapa pentingnya kita faham hidup ni satu nikmat yang sangat besar. Allah kata apa? Allah tanya apa hasibatum, kamu fikir annama khalaqnakum, aku cipta ni, kami annama khalaqnakum, aku cipta kamu semua ni abasa wa annakum ilaina. Aku cipta kamu semua ni sia-sia ke? Tak ada sebab ke? Aku cipta kamu ni macam cipta Lego ke? Tak ada apa-apa. Lego pun kita nak main juga. Tapi Allah cipta manusia ni, Allah tanya, kamu fikir ni, kamu duduk kat muka bumi, duduk baring, tengok Netflix, kamu duduk belajar kat UPNM, kamu tak solat sebagai contoh, kamu couple, kamu buat maksiat lah sebagai contoh, tengok bukan-bukan, duduk kutuk orang, kamu duduk cerita pasal politik semata-mata, hidup kamu dengan politik je sebagai contoh, hidup dengan MPP semata-mata, sampaikan agama kamu terlebih pandang, kamu tak belajar pun fardu ain. Ni contoh, peringatan untuk ustaz sendiri. Kamu fikir aku cipta kamu ni untuk politik je ke? Allah tanya, kamu fikir aku cipta kamu ni untuk kamu tengok Netflix je ke? Aku cipta kamu semua ni untuk kamu ni hidup kat dunia ni, cari rezeki, belanja, kahwin, beranak, kan anak orang, lepas tu kerja, mati macam tu. Tidak. Ada sebab Allah cipta kita. Bila Allah cipta kita, pasti ada sebabnya. Dan sebab itu pula bukan manfaatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia, bila dia cipta manusia satu-satu benda, manfaat tu dia nak benda tu. Dia nak cipta tu sebab dia nak ambil manfaat daripada benda tu. Sebagai contoh, dia cipta komputer. Dia cipta Microsoft Teams sebagai contoh. Apps ni kan. Microsoft Teams ni. Aplikasi. Dia nak manfaat daripada benda tu. Dia cipta kereta nak bermobility, nak bergerak sana sini. Dia cipta macam-macam untuk dapat manfaat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, dia cipta manusia bukan nak manfaat daripada kita. Tuan-tuan bayangkan. Kalau tuan-tuan buat maksiat, kata satu dunia ni lah orang kata boykot dengan Allah. Kita semua boykot dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita bagi email satu dunia, kita diketuai oleh pelajar-pelajar UPNM. Ni contoh. UPNM kata kita buat satu kempen, kita bongkok, kita boykot Allah. Asal? Semua orang Islam jangan solat. Contoh, semua orang Islam jangan solat. Satu hari ni 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, kita jangan solat. Kita mogok dengan Allah. Kata apa, COVID-19 ni tak habis-habis contoh kan. Kita mogok lah, boykot lah dengan Tuhan, tak payah solat lah. Tuan-tuan ingat bila kita tak solat ni, satu dunia tak solat, adakah kemudaratan berlaku pada Allah Subhanahu Wa Taala? Ada tak apa-apa yang kita boleh bagi Allah tu dapat masalah ke kalau kita tak solat? Wallahi, pasti ni tak akan berlaku apa-apa pada Allah. Bahkan kalau kita semua beramal soleh, semua kita ni hafiz Quran, semua kita ni jadi alim ulama', adakah Allah akan dapat manfaat daripada kita? Pun tak juga. Pun tidak juga. Buat baik, buat jahat, dua-dua benda ni, Allah tak akan ambil apa-apa manfaat, tak ada bagi kesan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah jahat macam mana pun, bom lah dunia ni, bubuh nuklear kat satu dunia ni, meletup bumi contoh kan. Allah hidup pun kata, habislah aku lepas ni. Wallahi, takkan berlaku apa-apa kemudaratan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Allah cipta manusia, Allah cipta setiap satu benda, ada manfaatnya. Tapi manfaatnya itu bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Sebab Allah itu bersifat dengan sifat yang sempurna. Allah tak ambil manfaat. Sebab itu kalau kita beriman dengan sifat Allah yang sempurna, arash yang Allah cipta, sudah pasti Allah tak berkehendak kepada manfaat arash. Ini soalan akidah. Baik, tutup sampai situ. Okey, kita kat mana tadi? Hidup satu nikmat. Okey, jelas. Okey, sekarang ni nak tanya. Jelas kan? Hidup ni satu nikmat. Bila kita faham, ya Allah, penting, besarnya nikmat hidup ni. Besar sangat nikmat hidup ni. Kalau Allah tak pilih aku hidup ni, aku boleh mati. Bukan boleh mati. Aku ni boleh tak ada kat muka bumi ni. Subhanallah. Baik, adik-adik yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, dalam sifat syukur, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, akan aku tambahkan lagi nikmat, tambahkan lagi kebaikan demi kebaikan. Namun jika kamu kufur, ingatlah bahawa azab Allah itu amatlah pedih. Wal'iyadzubillah. Baik, adik-adik ini kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur ini ada dua pecahan, ada dua jenis. Catat dia. Syukur ada dua jenis. Syukur wajib, asyukur wajib, asyukur mubah. Asyukur wajib yang pertama, asyukur mubah, syukur yang sunat. Yang keduanya syukur yang sunat. Syukur yang wajib ni apa dia? Apa yang kita ada pada saat ini, sebagai contohnya, mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita kan. Semua itu yang kita ada pada saat ini, anggota yang kita ada, hayat kita, hidup kita ni, nikmat yang kita,
Itu kita kena jaga dia dalam keadaan Allah redha. Mana yang kita nak bawa badan kita, tangan kita, mata kita, hati kita, fikiran kita ni, semua benda ni, kalau syukur yang wajib, ulama kata apa, syukur yang wajib, kita jaga benda ni semua daripada kemurkaan Allah. Itu syukur yang wajib. Manakala yang kalau kita sebut alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus solihat, alhamdulillahirabbil alamin, kata-kata alhamdulillah ala kulli hal, itu kata-kata zikir alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu adalah syukur yang sunat, yang mana kita mengungkapkan rasa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala pujian hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda yang wajib, bukan itu bukan yang sebut alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Alhamdulillah alhamdulillah, sebutan alhamdulillah itu baru sunat. Yang wajib tu ialah, syukur yang wajib adalah kita menjaga semua yang kita ada. Yang sekarang ni kita nak sebut iaitu tentang hidup. Hidup ini pula ada tentang berkaitan dengan masa. Nanti kita akan selak sikit demi sikit kalau ada masa. Banyak sangat kita nak cerita pasal kaitan kita ni dengan erti sebuah kehidupan Allah SWT. Baik. Firman Allah SWT lagi banyak sangat. Dalil Nabi SAW, dalil hadis pun banyak, dalam dalil Al-Quran pun banyak. Dua-dua rujukan kita. Dalil sandaran ulama pun banyak sangat-sangat tentang kehidupan. Jadi adik-adik dikasihi Allah SWT, erti sebuah kehidupan. Sekarang ni bila kita faham hidup ni satu nikmat yang sangat-sangat besar, kita kena faham juga, yang hidup tu siapa? Yang hidup tu kita. Kita ni binatang ke? Bukan. Kita ni jin? Bukan. Kita ni wal'iyadzubillah semut, serangga ke? Bukan. Apatah lagi bukan. Iblis pun bukan, wal'iyadzubillah, tak nak sebut tu. Kita ni manusia. Kita ni hidup, dan kita hidup dalam badan manusia. Faham tak ni? Kita ni hidup dalam badan manusia. Okey, baik. Jelas kat situ. Jadi nak faham tu, manusia ni sebenarnya apa di sisi Allah SWT? Manusia ni apa? Sebagaimana tadi kita beritahu, manusia ni, kita semua ni sebenarnya hina. Tapi dimuliakan oleh Allah SWT sebab kita beriman. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Kan? Orang-orang yang kita ini dimuliakan oleh Allah SWT. Kita ini kalau ikutkan tak ada apa-apa pun. Tapi Allah angkat kita, Allah muliakan kita sebab kita beriman je pada Allah SWT. Itu yang pertama. Kita ni hidup satu nikmat yang sangat besar. Dalam hidup pula sebagai manusia. Ya Allah ya Tuhanku. Hidup kalau sebagai binatang tu, dia bukan mukallaf. Tapi hidup sebagai manusia, kebanyakan manusia ni yang mukallaf. Mukallaf ni apa? Nak kita terangkan mukallaf ni apa. Tapi kena faham, hidup sebagai seorang manusia ni satu nikmat yang lagi-lagi besar. Sangat-sangat besar. Sebab apa? Allah SWT berfirman dalam surah At-Tin. Surah Wat-Tin kan pernah dengar ke? Wat-Tini waz-Zaitun. Kalau kita baca surah lagu jihar ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Itu nahwan. Baik. Wat-Tini waz-Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin. Okey, ayat ni. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sekali lagi. Boleh ikut saya ke sama-sama? Ulang ayat ni. Kebanyakan adik-adik ni dah hafal surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ikut saya deh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. 1, 2, 3. Bolehlah tu saya anggap adik-adik baca. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad, okey, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Dalam banyak-banyak makhluk, Allah kata apa? Manusia adalah sebaik-baik penciptaan. Nak bagi tahu sebenarnya kita ni sangat beruntung. Dalam hidup, Allah redha kita hidup. Lepas itu pula hidup dalam badan manusia. Subhanallah. Bukan atas badan jin ke, badan binatang, serangga, wal'iyadzubillah, binatang, makhluk pokok ke. Hidup juga pokok tu, tapi kita hidup dalam badan manusia. Subhanallah. Satu nikmat yang sangat luar biasa. Sebab apa? Manusia ni ada sebaik-baik penciptaan. Tuan-tuan faham tak sebaik-baik penciptaan? Maknanya makhluk lain jealous dengan manusia. Jealous babe. Sebab itu iblis, syaitan, jin yang kafir, wal'iyadzubillah, seram juga sebut seorang dalam kitab ni. Kan? Makhluk-makhluk ni duk rancang banyak benda nak sesatkan kita. Cuma kita je lalai. Macam pernah dengar je kan?
mereka dah lama rancang. Kita je yang lalai. Kata-kata ni macam dah famous. Tapi kita buat tak tahu je, buat gelak je kan. Syaitan iblis, ilmu banyak tak? Banyak. Lagi banyak daripada kita. Hafal hadis, hafal. Hafal Quran, confirm hafal. Sebab apa? Mereka dah hidup zaman Nabi. Nabi Adam AS dah jumpa. Dia pun sempat jumpa. Dia pun sempat jumpa Nabi Muhammad SAW. Sempat dengar ayat-ayat Quran. Bahkan dia pun lagi tahu tentang ayat Al-Quran. Tapi mereka beriman? Tidak. Sebab apa? Sebab apa? Ada satu sifat dalam hati mereka tu riak. Itu sebab tu manusia tak boleh bersifat dengan sifat riak. Ulama, kalau kita banyak ilmu macam mana pun, kalau ada sifat riak, wal'iyazubillah, ianya akan terhalang untuk masuk ke dalam syurga. Sebab apa? Sebab ada riak itulah syaitan, iblis dihalau daripada syurga. Jadi sebab itu, bila kita nak kata, lebih baiklah kata jadi orang awam je. Dan daripada jadi orang alim, lepas tu jadi ada sifat riak dalam hati. Wal'iyazubillah. Lagi dimurkai oleh Allah SWT. Jadi orang awam tapi bersifat tawaduk, akhlak yang saleh, insya-Allah Allah redha kita. Sebab itu jadi ini kasih Allah SWT, kita sebagai manusia sangat-sangat kena faham. Kita hidup atas muka bumi satu nikmat. Diciptakan oleh Allah sebagai sebaik-baik penciptaan, satu nikmat yang sangat besar. Jadi kalau adik-adik semua rasa macam stres, contoh kan, belajar dekat UPNM ni sibuk lah kan. Pagi-pagi kena kawat. Orang lain PKP elok je kan. Kita pagi-pagi kena kawat. Lepas tu kena adalah. Biasalah tu UPNM disiplinary tinggi kan. Saya tak tahulah sangat sebab saya bukan bidang tu. Tapi kita faham. Kebanyakan ahli-ahli wataniah ke apa ke. Lebih kurang macam itulah selari dengannya. Disiplin mereka sangat-sangat tinggi. Subhanallah. Dah lah sibuk, baju tak sempat nak basuh. Kadang-kadang tu sependa 2-3 kali ngulang sependa yang sama. Terbalik, depan belakang je. Lepas tu, orang tak nampak yang benda yang dalam kan. Tak sibuk sangat. Tapi nak bagi tahu sebenarnya, nak kata stres macam mana pun keadaan ni sebenarnya. Kita ni sebaik-baik makhluk Allah SWT. Jadi kita kena faham dulu. Erti sebuah kehidupan Allah, okey. Apa yang dimaksudkan sebagai kenapa kita hidup dalam muka bumi ni. Okey, sekarang ni banyak sebenarnya nak sebut. Tapi kita ringkaskan. Sebabnya, lagi ada 20 minit. Ya Allah ya Tuhanku. Minta maaf ni kalau ada banyak sangat-sangat dalil Ustaz tak baca. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Surah At-Tin ni kalau kita nak tadabbur surah At-Tin ni 3 kali kuliah pun boleh sebenarnya. Tapi saya ambil satu ayat ni saja. Nak terang pada adik yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ini kita kena faham. Hidup ini dalam konteks kita sebagai orang agama Islam, ya. Ada banyak benda kita kena faham tentang hidup ini. First kali kita kena faham hidup ni Allah cipta kita adalah untuk kita hidup beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ni mungkin ramai adik-adik kita dah tahu. Ustaz Syamil, Ustaz Wan, Ustaz Ridwan mungkin selalu ada apa-apa ke? Hello, siapa di talian? Ya, Nur Izzah? Ada. Minta maaf dah. Okey. Apa kita tadi? Manusia ni diciptakan oleh Allah SWT. Manusia termute tu. Termute. Ya Allah, terima kasih ingatkan saya. Termute Ustaz. Okey, dah dengar ke? Dengar Ustaz. Dah Ustaz dah. Sudah. Alamak, saya dah okey, tak apa. Ingat. Terima kasih. Kita kat mana tadi? Manusia ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah kepada Allah. Jadi kena faham itu dulu. Okey, sebelum saya lupa. Kan saya kata tadi mukallaf tu kan. Mukallaf tu apa? Sebelum saya lupa. Kita ni hidup sebagai bukan binatang tapi sebagai manusia. Kebanyakan manusia ni adalah mukallaf. Mukallaf ni apa Saya kata semua yang dalam majlis ilmu pada saat ini adalah mukallaf. Semua adalah mukallaf. Mukallaf ni ada 3 sifat dia. 3 ciri pada mukallaf ni iaitu yang pertamanya dia baligh. Catat wajib kena tahu ni. Apa yang disebutkan sebagai manusia mukallaf. Mukallaf ni yang pertama sifatnya dia baligh. Pastinya yang dah masuk UPNM ni semua dah haid. Kalau lelaki tu tak tahulah, tak mimpi basah lagi pun 18 tahun tu dah kira dah ni dah. Jarang dengar 18 tahun tak mimpi basah lagi. Ini ilmu jangan.
Ya. Okey, yang pertama dia baligh. Yang keduanya dia berakal. Ni nak bagi tahu ni. Yang masuk UPNM ni semua ada cerdik-cerdik belaka, ada akal, boleh fikir baik, boleh fikir buruk. Kalau budak-budak tu contohnya, dia tak tahu pun mana satu bara api, mana satu emas. Maka dia itu belum lagi mukallaf. Budak-budak yang belum berakal ni, makanya dia belum lagi mukallaf. Tapi kita dah tahu dah, kalau lah makan bara api ni, boleh lebur lidah. Kita pilih apa? Kita pilih kurma je. Maknanya kita faham lah tu. Itu akal. Yang ketiganya, 3 sifat mukallaf. Iaitu ciri mukallaf yang ketiganya ya, telah sampai seruan Islam di tempatnya. Apa dia sampai seruan Islam? Iaitu paling kurang lafaz kalimah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3 sifat ni telah baligh, berakal, telah sampai seruan Islam. Bila ada 3 ini, maka semua yang ada 3 benda ni dikira sebagai mukallaf. Apa ini maksudkan dengan mukallaf pula? Mukallaf ini ialah seseorang yang akan dipertanggungjawabkan. Maknanya yang dipertanggungjawabkan apa dia? Dari segi Mute lagi. ada orang termute saya ke? Ustaz tu Ustaz, terlebih lagi Ustaz. Okey, saya dah unmute dah. Masih ingatkan saya, ya Allah Tuanku. Okey. Dengar tak tadi saya kata 3 sifat tu dapat dah 3 sifat tu? Baligh, berakal dan juga telah sampai seruan Islam. Baik. Apa maksud mukallaf? Maksudnya dia akan dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan apa? 3 juga. Dipertanggungjawabkan iktikad dia, kepercayaan dia. Iktikad dia akan dipertanggungjawabkan. Yang keduanya, perbuatan dia. Apa yang dia buat melalui tangan dengan kaki. Kalau kepala tu boleh gerak, buat something contoh kan. Itu pun akan dipersoalkan. Yang ketiganya, daripada ucapan lisan ni, lidahnya tu. 3 benda ni akan dipersoalkan oleh Allah SWT. Sebab itu dalam surah Yasin Allah SWT berfirman, apa ayat Al-Quran? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada hari akhirat nanti, tangan akan menjadi saksi. Saya lupa ayat dia. Dah tak sempat nak cari dah ayat dia. Tapi itulah dia. Di akhirat nanti akan jadi saksi bukan mulut. Yang akan jadi saksi tangan dan kaki. Akan menjadi orang kata penyampai apa yang kita buat di muka bumi. Semua itu akan dipersoalkan. Siapa yang akan dipersoalkan? Ni yang mukallaf ni lah. Kita ni lah yang berakal, yang dah baligh, yang sampai seruan agama Islam. Apa yang akan dipersoalkan? Apa yang kita iktikad dalam hati kita. Apa yang kita bicarakan dalam hati kita. Apa yang kita beriman. Beriman ni pula hanya bukan sekadar beriman. Dia percaya dan juga memperakui. Ini kena faham. Dalam akidah, dia meyakini dan memperakui. Yakin daripada hati, memperakui daripada lisan. Sebab itu dalam akidah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak cukup sifat, nak cukup syarat syahadah kita ni, dia kena ada 2. Dia yakin. Hati dia tu betul-betul yakin. Aku beriman bahawa Allah Tuhan, tiada Tuhan melainkan Allah. Aku beriman, bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hanya sekadar lisan bercakap tapi hatinya masih lagi gundah gulana, masih lagi 50-50, makanya tak sah syahadahnya. Yakin dan juga memperakui. Itu syarat untuk syahadah. Iktikad itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berat ni akidah ni. Ya, memang berat sangat-sangat. Kena faham sebab itu kita ni berhajat kepada ilmu. Kalau lah tak ada ilmu, macam mana kita nak bawa hidup kita ni? Allah sayang ni. Nak seronok, nak tengok Vincenzo boleh. Tak ada masalah. Nak tengok Crash Landing on You boleh. Apa lagi cerita sekarang ni? Korea. Awak tak tahu sangat. Contoh kan. Sekarang ni. Shenzhen. Hero Marvel sekarang tu kan. Boleh je nak tengok. Tapi akidah tu kena faham juga. Ilmu fardu ain sangat-sangat penting. Ilmu fardu ain ni apa pula? Man talabal ilm faridatun ala kulli muslim. Nabi SAW bersabda, man talabal ilm, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ini, talabul ilm. Perasan tak talabul ilm? Alif lam, al-ilm, al-ilmu. Kan, alif lam. Maksudnya bukannya ilm, talaba ilma. Tapi talabal ilm. Alif lam pada ilmu tu. Maksudnya kalau alif lam tu kata isim, kata nama. Maknanya ada ilmu yang tertentu yang dikhususkan oleh Nabi. Wajib pada semua orang Muslim tuntut ilmu ini. Ilmu apa? Man talabal ilm faridatun ala kulli muslim. Faridatun wajib kata setiap Muslim.
Al-ilm. Al-ilm tu kata isim. Maka bukan yang umum, ilmu yang umum. Ilmu umum ni sebagai contoh matematik, engineering ke, chemical engineering, petroleum. Itu ilmu umum. Tapi ilmu yang difokuskan, yang diwajibkan, Nabi kata ilmu tu ilmu fardu ain. Apa yang dimaksudkan ilmu fardu ain? Ni nak faham tentang kehidupan ni, kita kena menuntut padanya. Ilmu fardu ain ini ada 3. Sebahagian daripada ilmu akidah, sebahagian daripada ilmu fiqh, sebahagian daripada ilmu tasawuf. Catat deh. Bukannya tak catat. Catat bukan ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Tapi ilmu fardu ain ni sebahagian. Kena tulis. Sebahagian ilmu akidah, sebahagian ilmu fiqh, sebahagian ilmu tasawuf. Dia ilmu fardu ain bukan hanya sekadar kita tulis ilmu fiqh, ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Tapi ilmu fardu ain ni yang wajib kita tuntut sebahagian. Maknanya kita sebagai orang awam ni dalam ilmu akidah ni luas. Kita tak dituntut untuk untuk belajar semua tentang ilmu akidah. Kita tak dituntut untuk belajar semua tentang ilmu fiqh. Tak dituntut untuk belajar semua ilmu tasawuf. Sebab apa? Bila kita belajar pada semua ilmu-ilmu ni, kalau wajib, makanya siapa nak belajar ilmu umum macam adik-adik sekarang ni, ilmu pengurusan, ilmu engineering. Yang wajib pada kita sekarang ni sebahagian daripada ilmu akidah. Kalau nak belajar ilmu akidah semata-mata, sepanjang hidup kita tak selesai lagi. Jadi sebagai orang awam, kita diwajibkan sebahagian sahaja ilmu akidah. Itu sebab tu kita kena belajar sifat-sifat Allah, ma'rifatullah, kena kenal Allah SWT, ma'rifatun Nabi, ma'rifatul Rasulullah SAW, kenal Nabi SAW. Sebab apa? Hidup kita ni, kalau tak beriman pada Allah SWT, confirm tak aman. Hidup kita ni tak cinta Nabi SAW, confirm tak aman. Sebab apa? Nabi SAW beritahu apa? Banyak dalil. Tapi nak beritahu tu dulu. Okay, beritahu tu dulu nanti kita akan masuk. Ya Allah, Tuhanku. Itu sekarang ni. Kita nak kembali balik pada topik kita. Boleh. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kat mana tadi? Saya tak sempat nak susun sebab terlalu banyak dalil. Mana saya nampak, saya baca deh. Okey, tadi kita sebut tadi beribadah kepada Allah SWT. Itu tujuan kita. Baik. Sekarang ni nak kena faham. Bila kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hidup kita ni beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab apa kita faham? Kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita ini dia ada fasa dia. Hidup ni bukan hanya sekadar hidup kat muka bumi. Sebelum kita hidup kat muka bumi ni, kita hidup di alam roh. Alam roh. Lepas tu masuk dalam alam rahim. Lepas tu masuklah alam bumi. Lepas masuk alam bumi, masuk mana pula? Masuk alam kubur. Hidup tak? Itulah kehidupan yang lain pula. Kita masuk ke fasa lain. Masuk fasa kehidupan. Lepas tu masuk ke fasa mana? Fasa hidup akhirat. Baik. Saya nak beritahu satu benda tadi sebelum saya terlupa. Hidup ni satu nikmat yang sangat-sangat penting. Sebab itu, bila kita hidup kat muka bumi ni, kena faham nikmat yang sangat-sangat besar. Sebab apa? Ramai yang dah mati. Ini nak beritahu ni. Ini rahsia alam kubur. Ramai yang dah mati nak balik hidup. Ramai yang dah mati nak sangat-sangat balik hidup. Sebab apa? Kebanyakan dah mati tak sangka pun dia mati hari ni. Wal'iyadzubillah. Kebanyakan dah mati tak sangka pun dia mati hari ni. Wal'iyadzubillah. Dia tak sangka pun hari ni dia dah mati. Semalam dia hidup je tengok cerita Korea. Asyik Korea. Korea salah ke tak? Korea tak salah pun. Kita je yang leka. Kita je yang lalai. Mereka dah lama rancang, kita je yang lalai. Kita ramai yang dah mati. Bahkan yang dah nak mati ni pun tengah malaikat Israel. Kan? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Nampak Israel depan mata tu. Dia kata apa? Buka surah Al-Munafikun sekejap je. Oh, dah tak sempat dah buka Quran. Kita buka handphone je. Dalam handphone ni ada Al-Quran kan? Adik-adik dalam handphone ni wajib ada Al-Quran. Sebab apa? Kita nak baca Al-Quran ni bukan hanya sekadar kita pegang mushaf. Kita kat mana-mana pun boleh baca Quran. Satu muhasabah diri juga. Bila kita dalam Al-Quran ni banyak kita download kuliah, banyak kita download Al-Quran, kitab-kitab. Jangan kita dah download tak baca langsung. Sebab apa? Kita tak nak nanti handphone yang masuk syurga, tuan ni tak jumpa belum kat syurga. Wal'iyadzubillah. Kalau boleh kita dah download apps Quran ni, kita baca. Jangan duk biar je apps Quran ni bersawang. Risau ni nanti app ni yang masuk syurga, kita pula ke laut. Wal'iyadzubillah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Munafikun deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, kat sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Okey, kat sini.
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Okey, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun, dan apabila seseorang sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya, maka ia pada saat itu merayu. Dia dah nak mati dah ni. Jumpa malaikat Israel nak ambil nyawa dia kan. Lalu dia merayu pada malaikat, kejap ya malaikat. Bukan, dia kan minta macam tu, minta sungguh-sungguh. Kejap. Tolong kejap. Kalau boleh lambatkan sesaat, sekejap je. Nak buat satu amalan ni. Dia kata nak buat sangat-sangat amalan ni. Ini yang nak mati. Yang dalam Al-Kubur ni kalau dibangkitkan balik pun, amalan ni juga dia nak buat. Ulama kata. Apakah amalan pula? Amalan yang nak sangat orang ni buat. Orang yang dah nak mati ni Allah rakam kena Al-Quran, dia dah nak mati dah. Lalu bila dia nak mati dia kata, kejap. Tolong. Lewatkan sesaat boleh tak? Aku nak buat sangat-sangat amalan ni. Kalau boleh aku nak telefon aku punya SU ke, isteri ke, family ke, tolong buat. Kalau tak sempat dia akan bagi wasiat dulu. Sebab benda? Apa benda ke amalan tersebut? Amalan tersebut iaitu iaitu Allah SWT Allah berfirman, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Maka aku nak buat satu amalan yang sangat-sangat ni, iaitu aku supaya aku dapat bersedekah dan aku dapat menjadi orang-orang yang soleh. Okey, baik. Amalan yang dia nak sangat-sangat buat pada sebelum mati tu, kalau boleh, nak sangat-sangat dia nak buat pada saat tu dia terfikir adalah dia nak bersedekah. Bersedekah sebanyak-banyaknya. Harta yang dia ada ni, kalau dia ada banyak dia nak bagi, kalau boleh bagi semua. Pada saat tu sebab dia dah sedar dah betapa hartanya itu akan menjadi penyebab dia boleh masuk ke dalam syurga ataupun sebaliknya. Harta yang banyak ni, walaiyazubillah. Sebab itu kalau ahli syurga, Nabi sebut pada orang-orang, contohnya sebagai Abu Hurairah sebagai contoh kan, antara gurauan Nabi semangat pada sahabat-sahabat yang tak berapa berada, yang rezeki dia bukan rezeki kaya. Antara Nabi berkata apa? Kebanyakan orang yang masuk syurga ni, kebanyakan orang yang tak berharta. Sebab apa? Bila harta ni banyak, satu sen demi satu sen akan dipersoalkan oleh Allah. Daripada mana sumbernya datang. Satu sen ni sumbernya daripada mana? Sumber satu sen daripada mana? Dan satu sen ini pula kamu belanjakan ke mana? Walaiyazubillah. Lagi banyak harta orang tu, lagi susah lagi dia nak masuk syurga. Jadi sebab itu orang miskin ni, sebab itu kalau kita faham tentang nikmat Allah SWT, kita kata kalau anda katalah kita daripada keluarga bukan berada lah. Bukan berada. Kita pandang pada sudut yang sangat-sangat baik, iaitu Allah SWT nak memudahkan kita. Allah tak pandang kita ni mulia sebab harta. Sebab kita ni miskin kita jadi hina ke? Tidak. Sebab kita ni banyak masalah kita jadi hina ke? Tak. Miskin ni banyak benda jadi masalah. Sebagai contoh kan, kita yelah tak boleh nak repair tu, nak pergi susah, nak pergi mana-mana pun susah, kereta pun mungkin kecil dan sebagainya. Kena ingat, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang Allah nak bagikan dia kebaikan, nescaya Allah berikan dia musibah. Allah uji dia. Hidup ni sebagai satu ujian. Tak sempat dah, lagi seminit nak pukul 10. Tapi sebenarnya nak memandangkan hidup ni memang banyak sangat cerita. Tapi nak bagi tahu adik-adik SWT, adik-adik yang dikasihi Allah SWT, hidup ni bila Allah nak bagi kita kebaikan, nescaya Allah akan uji kita. Dalam Al-Quran pun Allah bagi tahu, aku akan uji hamba aku ini. Sebab apa? Kalau dia bersyukur, maka aku akan berikan dia keredaan. Kalau dia kufur, maka aku akan berikan dia azab yang pedih. Jadi firman Allah SWT. Banyak lagi dalam Al-Quran. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah sebagai contoh. Sebagai contoh kan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dalam surah Al-Baqarah, Allah SWT beritahu apa? Hidup ni Allah akan uji kamu. Allah akan uji dengan perasaan, dengan ujian apa? Allah akan uji kita dengan perasaan takut. Sebab itu kalau ada yang penakut dalam majlis ilmu ni, subhanallah, ini sebahagian daripada ujian daripada Allah. Makanya kita beriman kepada Allah. Sifat penakut ni Allah rakamkan dalam Al-Quran. Allah uji. Memang sifat penakut ni memang ada.
Sebab apa? Ini memang salah satu ujian daripada Allah. Siapa kat sini jenis penakut? Alhamdulillah. Maknanya kita ni salah seorang yang Allah uji kita, subhanallah. Allah akan uji dengan perasaan takut. Lepas tu Allah uji kenapa? Allah uji dengan perasaan, dengan rasa kelaparan, lapar. Tak cukup makan ke, makan makanan yang tak dapat makan, sebagai contoh kan, apa di Palestin sebagai contoh kan, tak ada makanan, terputus bekalan makanan. Kita ni pula banyak pula makanan. Tapi bila banyak sangat makanan tu, kita makanan-makanan yang tak berkhasiat. Banyak sangat makanan-makanan yang tak berkhasiat kita makan. Apa extra hot, extra spicy. Yang elok yang apa yang elok sayur-sayuran tak makan, nak extra spicy belaka. Sampai perut kita tu jadi orang kata apa? Usus perut dia terhakis, mudarat pada perut. Bukan tak boleh makan, jangan selalu makan sangat extra spicy dan sebagainya. Kelaparan, lepas tu Allah akan uji dengan kekurangan harta benda. Masalah harta ni, kekurangan harta ni saya nak beritahu ni. Jadi ada yang Allah uji dengan kemiskinan, masalah kekurangan harta. Ini sebahagian daripada ujian daripada Allah SWT. Ini janji Allah. Hidup ni memang tempat medan ujian oleh Allah SWT. Untuk kita apa? Allah nak tengok kita beribadat pada Allah. Kita ni mengabdikan diri pada Allah SWT ataupun tidak. Lepas tu Allah akan kata apa? Akan diuji dengan harta benda. Allah, okey. Allah uji kita dengan manusia-manusia juga. Allah akan datangkan kita dengan manusia-manusia yang jadi musuh kita. Manusia-manusia yang berhasad dengki pada kita. Dalam kalangan kita ni, mungkin kalau ustaz sendiri pun ada follower sebagai contoh kan. Follower tu tak semestinya follower tu dia follow kita sebab dia nak ambil kebaikan. Kadang-kadang tu nak tunggu dia bila masa aku nak cekik Amar ni sebagai contoh. Kawan-kawan kita pun sama juga yang ada sekeliling kita ni. Tak semuanya yang baik dengan kita, yang berada di sekeliling kita ni nak bagi kebaikan kepada kita. Ada yang dalam kita nak tengok bila aku nak tengok kamu ni jatuh. Ada yang berhasad macam tu, subhanallah. Jadi sebab itu kita ni manusia sebagai manusia hamba Allah SWT banyak-banyakkan mohon kepada Allah pemeliharaan, perlindungan. Nak kongsikan doa, nak kongsikan zikir pun boleh, tapi bukan kat live ni kot, akan datang. Boleh jumpa nanti pada dalam sesi yang akan datang lah. Okey. Kena ingat, ujian ni, hidup ni sebagai satu medan ujian. Hidup ni memang adalah tempat untuk diuji oleh Allah SWT. Sebab itu Nabi SAW bersabda, Allahumma salli alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala'i. Sesungguhnya ganjaran yang besar di sisi Allah pada manusia tu bersama dengan berapa besarnya musibah ataupun bala yang Allah kurniakan pada kita. Sebagai contoh, kalau ujian ni sekadar hilang duit RM1, kalau kita bersabar hilang RM1 tu dapat pahala. Tapi tidaklah besar macam mana kita bersabar kena curi RM100,000 sebagai contoh. Member pula yang solap kan, ataupun pasangan kita, walaiyazubillah, memang berlaku. Pasangan ni rupanya kita dah bersama bertahun-tahun, rupanya lepas tu hilang. Sebab apa? Dia nak ambil duit kita semata-mata. Bila kita dah tak ada apa-apa, dia cari suami lain ke, walaiyazubillah, memang ada. Jadi tuan-tuan, lagi besar ujian kita hadapi, fahamilah sebenarnya lagi besarlah ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Betul, Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung lagi. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah suka sangat-sangat pada seseorang, pada satu kaum itu, maka Allah akan berikan kepada mereka ujian. Faman radiya falahu ridha. Kalaulah mereka ini boleh bersabar, kalaulah mereka ini boleh redha, pasrah ni teruk benar bahasa ni. Pasrah ni macam, pasrah ni katanya jenis yang kata dia terima, tapi orang kata terima macam alah boleh lah hanya. Tapi redha ni dia sangka baik. Redha ni maksud dia sangka baik. Pasrah ni maksud dia harap je lah, ngadap je lah, nak buat macam mana kan. Tapi kalau redha, dia terima tu, dia bersangka baik pada Allah SWT, maka Allah akan berikan dia ganjaran. Tapi waman sakhita falahu sakhatum. Barang siapa yang tak redha pula, barang siapa yang murka, dia marah pada Allah. Kenapa Allah bagi aku jadi miskin? Kenapa Allah uji aku macam ni? Kenapa Allah tarik nyawa kawan ni? Aku sayang dia. Sebagai contoh, walaiyazubillah. Bukan tuan-tuan yang diuji, saya pun diuji oleh Allah SWT. Masing-masing diuji dengan ujian masing-masing. Kalau kita tak redha, kita marah dengan apa yang berlaku pada kita sekarang ni, nescaya sebenarnya kena faham, setiap benda yang berlaku pada hidup kita ni adalah daripada Allah SWT. Sama ada nikmat mahupun ujian, ya Allah Tuhanku, itu daripada Allah SWT. Makanya kita kena beredha. Kalau tak redha, maka lawannya ialah murka, kita marah pada Allah. Bila kita marah pada ketentuan Allah, makanya Allah lagi marah pada kita, walaiyazubillah.
Tuan-tuan, sebenarnya minta maaf, nak tanya moderator. Kalau anda kata saya dah kena berhenti, bagi tahu deh. Dah pukul 10:06 deh. Masa boleh teruskan. Tak apa Kita- Ustaz. Boleh deh? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Oh, kalau boleh lah. Mu tadi tak adalah kelang kabut bagi tahu. Tapi tak apa. Kita paling lewat 10 minit je lah kot lah. Okey ke ni semua? Jangan tidur pula. Tidur pula dah campur-campur lantai, campur batu tak kau. Okey Terima Ustaz, kasih. okey. Boleh Alhamdulillah. Ustaz. Terima kasih deh. Boleh Ustaz. Boleh. Subhanallah, terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Kalau macam tu, kita nak, sekarang ni kita nak kata, bila kita, kembali balik topik kita. Kita nak memaknakan kehidupan kita. Sekarang ni kita dah nampak dah. Hidup kita ni satu nikmat yang sangat besar. Dan kita ni pula bukan hidup hanya sekadar di muka bumi. Kita ada satu tempat lagi kita akan pergi. Yang paling hujung tu akhirat lah. Tapi sebelum masuk ke akhirat tu kita ada fasa alam kubur. Lepas tu kita nak masuk ke alam akhirat. Tapi dua fasa lepas ni, alam kubur dan alam akhirat ni, ada lagi sebenarnya alam pada mahsyar. Kita yang sirat. Lepas tu baru nak tahu sama ada syurga ataupun sebaliknya. Ini nak fasa seterusnya tu. Yang tu dah tak ada lagi dah. Pada waktu tu kita dah tak berhajat lagi dah buat amalan ibadat. Tuan-tuan masuk kubur, nak solat apa lagi dah tak ada dah. Masuk kubur dah tak ada lagi puasa. Dah masuk kubur tak ada lagi nak bersedekah, nak solat. Tak ada dah. Bila nak buat amalan? Amalan ni hanya berlaku pada kita di muka bumi ni je. Masih hidup kat muka bumi ni. Sebab tu kita nak memaknakan hidup kita sekarang ni, bukan dekat alam kubur baru nak memaknakan hidup. Dah. Memaknakan hidup dalam alam kubur, memaknakan hidup dalam akhirat dah tak ada makna dah. Sebab apa? Nak tahu bagaimana kesudahan alam kita ke akhirat nanti, tengok macam mana kita memaknakan hidup kita di muka bumi. Faham ke? Macam mana kita nak tengok bagaimana bermaknanya hidup kita di akhirat nanti, tengok macam mana kita bagi makna pada hidup kita di muka bumi ni. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Sebab kita nak pergi mati. Semua kita nak tak nak akan pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan masuk ke alam kubur, alam akhirat. Jadi sebab itu Allah bagi tahu dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Surah Al-Baqarah ayat 197. Surah Al-Baqarah ayat 197. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, wa tazawwadu, dan bersiap-siaplah dengan bekalan, fa inna khairaz zadi taqwa, dengan sebaik-baik bekalan itu ialah bekalan takwa. Nak bekal bagaimana? Sekarang ni kena faham. Kita ni dalam keadaan nak berpindah tau. Hari-hari kita nak berpindah. Imam Al-Ghazali bagi tahu pada penuntut, pada pecinta ilmu, benda yang paling jauh adalah masa yang berlalu, masa yang telah lepas. Sebagai contoh, sekarang ni dah pukul 10:09. Tadi pukul 9:30 tadi, dah tak boleh patah balik dah. 9:30 tadi, Alhamdulillah semua yang dengar ni, daripada pukul 9 sampailah sekarang ni, Alhamdulillah hampir sejam kita bertemu pada malam ni. Walaupun kita dah bertemu sini, tapi masa tu tak boleh nak patah balik dah. Tuan-tuan pergilah jadi sebagai contoh The Flash. The Flash bohong benar gayanya, boleh patah balik masa sebab terlalu laju. Awak tak faham quantum of masa ni tak pandai sangat. Alhamdulillah. Babak fizik ni kurang sikit. Awak tak apa-apa nak faham. Tapi nak bagi tahunya, masa ni bila dah berlalu, ianya akan jadi benda yang paling jauh. Tuan-tuan cubalah patah balik seminit yang lepas, mana boleh dah. Bohong boleh buat. Kalau boleh buat tu, subhanallah, bagi saya satu kelebihan tu. Saya nak sangat-sangat kalau boleh nak patah balik umur saya 12 tahun dulu, adalah benda yang saya nak buat balik. Sebagai contoh kan. Tapi tak boleh dah. Benda tu tak boleh lah nak patah balik. Jadi sebab itu kita kena faham. Bila kita dah masuk alam, terutamanya alam kubur lagilah, dah tak boleh nak patah balik dah. Wala'iyadzubillah. Tak ada amalan lagi kita boleh buat dah. Tak ada lagi dah yang dituntut pada ahli kubur. Ahli kubur tak ada apa-apa dituntut pada kamu. Kalau kamu ni baik, makanya kamu rehat. Kalau kamu ni sebaliknya, maka inilah saatnya kamu nampak dah bagaimana hinnya, ataupun orang kata petunjuk ke akhirat kamu. Kalau dia tak solat, banyak berhutang, buat zalim, buat maksiat, wala'iyadzubillah, maka di alam kubur tu dia dah nampak dah bagaimana kehidupan di alam akhirat. Adik-adik ni kasih Allah SWT. Baik, sebaik-baik bekalan untuk kita bawa adalah takwa. Sebaik-baik bekalan adalah takwa. Sebab itu
dalam ulama menjelaskan apa itu takwa. Takwa ini adalah kita melakukan segala benda yang Allah redha dan kita tak buat benda-benda yang Allah larang. Baik, banyak benda yang terang tentang takwa ni, tapi bagi tahu sebaik-baik perkara adalah takwa. Baik. Takwa ini menjurus kepada benda-benda yang baik lah. Benda-benda yang baik. Sebab itu bila Nabi ditanya, banyak sahabat tanya, Ya Rasulullah ayunasi khairun. Ya Rasulullah, bagi tahu pada kami, siapakah dia orang yang paling baik? Ayunasi khairun. Sabda Nabi SAW, bila dengar sahabat tanya ni, Nabi bagi tahu apa? Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Ni berkenaan dengan umur juga ni. Bila Nabi tanya, wahai Rasulullah, katakan pada aku, siapakah dia manusia yang paling baik? Lalu bagi dia Nabi berjawab, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Barang siapa yang panjang umur je, banyak buat amalan kebaikan. Itu orang yang paling baik. Umur dia banyak, umur dia yang dia ada ni sebagai contoh sekarang dia adik mungkin 20-an, 21, 19 sampai ke 21 kan, sebagai contoh kan, 23, 24. Kali 24 tu dah convo dah, 24 tu dah grad dah. 21, 22 ni mungkin umur adik. Sekarang ni umur 21, 22. Umur kita sampai 22 tahun ni, man tala umruhu, barang siapa yang umur dia panjang sampai situ, wa hasuna amaluhu, banyak buat amalan kebaikan, maka dia orang baik. Lalu para sahabat tanya lagi, wa fa ayyuna syarrun ya Rasulullah. Maka bagaimana pula orang yang paling buruk? Nabi bersabda pula, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Barang siapa yang panjang umurnya, barang siapa yang panjang umurnya tapi banyak buat amalan keji. Jadi kita tengok balik. Kalau hidup kita ni pula banyak buat benda yang tak baik, umur kita dah 22 sebagai contoh, tapi banyak buat benda yang tak baik-baik, makanya kita ni wa'iyyazubillah kena sedar diri, muhasabah diri kita. Kena ingat juga firman Allah SWT dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rum, Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Okey, boleh kesimpulan dah Ustaz. Terima kasih sangat. Baik, ini yang dalil yang terakhir daripada Al-Quran. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Dan surah Ar-Rum. Nak bagi kepada adik-adik semua. Siapa yang ada masalah 3K ni? Masalah 3K ni apa? Hidup dia dekat UPNM hanya ada 3K je. Kuliah, kafe dengan katil. Dia tak buat benda lain. Sebagai contohnya, dia hidup dia dekat UPNM ni hanya ada katil, kuliah dengan kafe. Katil, kuliah, kafe. Katil, kuliah, kafe. Dia tak pergi masjid, dia tak pergi majlis ilmu, dia tak buat benda-benda yang bagi manfaat pada orang lain. Dia kata apa? Aku buat 3 benda ni, apa masalahnya? Sebenarnya itu masalah. Adik-adik dengar baik-baik Siapa yang hanya ada 3K ni saja dalam hidup dia, dalam UPNM ni hanya ada kuliah, kafe, katil. Dia tak aktif majlis ilmu. Dia tak menuntut ilmu, contohnya pergi masjid, solat jemaah. Dia tak hidup dalam, orang kata, usrah, hidup dalam aktiviti kemasyarakatan, tak bagi manfaat pada masyarakat. Ini, ayat ini sesuai untuk adik-adik, faham? Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Apa dia? Allah kata apa? Aku biarkan manusia yang macam ni, iaitu manusia apa? Aku biarkan, Allah kata apa? Aku biarkan manusia yang makan sampai kenyang. Lepas hidup dengan hiburan. Lepas tu dia kata apa? Allah kata apa? Dan dia pula berangan-angan nak masuk syurga. Kamu ni, dia kata apa? Aku ni tak kacau orang pun. Yelah, aku tengok Netflix, aku tengok YouTube, aku tengok TikTok. Apa aku buat? Aku dengan diri aku je. Aku pergi kafe, aku pergi kuliah, aku tidur kat katil aku. Aku cuma tak aktif je pergi masjid. Aku tak solat masjid kadang-kadang. Tak buat itu je. Aku tak kacau orang. Ini firman Allah SWT. Kena faham? Allah kata apa? Aku akan biarkan manusia je ni suka makan minum sampai kenyang. Lepas tu hidup berhiburan. Lepas tu apa? Lepas tu berangan-angan nak masuk syurga. Kalau orang yang sifat dia macam ni tak bagi manfaat pada orang lain, ni tak datang masjid solat berjemaah ni, kalau tak pergi datang majlis ilmu, orang macam ni, Allah kata apa? Orang macam ni lah, dia fikir dia tak ganggu orang lain. Dia fikir dia ni untuk diri dia saja. Dia ni akan menyesal di akhirat nanti, wal'iyadzubillah. Jadi sebab itu, muhasabah diri kita. Kalau ada rasa 3K ni sahaja dalam hidup kita di UPNM, muhasabah diri dia. Sebab apa? Khairun nas ahabullahu ta'ala, ini hadis Nabi SAW. Ahabullahu ta'ala anfa'uhum linnas. Maksudnya mafhum dia, manusia ahabun nas, manusia yang paling Allah sayang adalah manusia yang bagi manfaat pada orang lain. Dalam hadis yang lain pula, khairukum may yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Sabda Nabi SAW yang terakhir ini hadis Nabi,
Orang yang paling baik dalam kalangan kamu adalah orang yang diharapkan padanya kebaikan. Manakala kalau dia buat kesalahan, orang berasa aman dengan kesalahan dia. Ini orang terbaik. Manakala orang yang paling buruk, wasyarrukum man la yurja khairuhu. Orang yang paling buruk, Nabi kata orang yang pada dia ni masyarakat, orang sekeliling, kawan-kawan semua tak harap pun dia buat kebaikan. Bahkan kalau dia buat keburukan, orang tak berasa aman, orang pening kepala, orang menyampah. Wal'iyyazubillah. Ini hadis Nabi SAW. Maka renung-renung kembali. Kalau hidup kita ni ada pun orang buat tak tahu, tak ada pun lebih kurang je. Makanya kita ni sebahagian daripada manusia yang tak boleh bagi manfaat pada orang lain. Wal'iyyazubillah. Jadinya pada saat ini muhasabah diri kita, lepas tu berazam. Kita nak dapatkan ilmu, datang ke majlis ilmu, kita nak bagi manfaat pada orang lain. Kita nak memaknakan kehidupan kita. Jadi itu saja dulu untuk kali ini. Ada kata ada peluang, kita akan bagi tahu lagi banyak lagi hadis, perkongsian daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi dan juga kata-kata alim ulama tentang erti sebuah kehidupan. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada malam ini mungkin orang kata banyak sangat yang terabur, minta maaf. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak keturunan Bani Adam itu melakukan kesilapan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah orang yang bertaubat. Jadi saya mohon ampun kepada Allah SWT. Saya juga minta maaf kepada adik-adik semua. Ada kata ibarat ataupun contoh ataupun kata-kata yang saya sampaikan pada sepanjang majlis ilmu hari ini, malam ini mendatangkan kemarahan, menyebabkan adik-adik terasa hati. Minta maaf sangat-sangat. Hidayah itu datang daripada Allah. Lembutkan hati ini pun Allah yang bagi. Jadi saya mohon agar adik-adik ini dilembutkan oleh Allah SWT hati ini untuk maafkan saya. Jadi nak tafi bahazal qadar, cukup sampai sini dahulu. Saya ucapkan salam sayang saya pada ustaz-ustaz di UPNM, Ustaz Ridwan, Ustaz Syamil dan juga semua komiti yang terlibat. Terima kasih banyak-banyak dan juga moderator kita yang handsome kacak bergaya Daniel Haikal. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita semua dengan sebaik-baik penjagaan. Pada tafadhal saya serah pada akhi Haikal, Daniel Haikal. Baiklah, majlis merakamkan jutaan terima kasih di atas perkongsian Ustaz yang sangat bermakna dan syarat dengan ilmu-ilmu yang kita dapat, dan insya-Allah supaya ianya bukan sekadar menjadi ilmu yang manfaat untuk di dunia sahaja, dan mudah-mudahan di akhirat juga kita dapat diberikan manfaat, insya-Allah. Baiklah, semoga ianya menjadi satu iktibar dan pengajaran buat diri kita sendiri, dan kalaulah betul untuk kita hidup, sebab kata Ustaz, kalau kita hidup hanya dengan 3K itu semata-mata, kita tak akan dapat untuk mengembangkan ilmu itu. Sebaiknya kalau kita berada di UPNM ni sendiri, cubalah untuk kita kembangkan ilmu dan kita rasakan macam mana sebuah kehidupan yang sebenar, supaya perjuangan yang ada tu kita boleh untuk teruskan, dan insya-Allah benda tu kalau orang lain ikut dan orang lain beramal dengan apa yang kita sampaikan, akhirnya benda tu akan menjadi orang panggil sedekah untuk kita, jariah kita untuk sepanjang hidup lah. Okay. Jadi hadirin dan dihormati sekalian, dengan berakhirnya sesi ceramah itu sebentar tadi, maka berakhir sudahlah majlis ilmu kita pada hari ini. Saya tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah doa. Amin ya rabbal alamin. Dengan itu wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.